Gabungan Rakyat Sabah GRS mengumumkan 51 calon untuk pilihan raya umum Dewan Undangan Sabah ke-17. 4 lagi calon akan diumumkan hari ini. Pengumuman dibuat Pengerusi GRS Datuk Seri Panglima Haji Nordi SICC Kota Kinabalu. 35% calon adalah muka baharu. Saya yakin calon-calon yang kita tampilkan ini adalah mereka yang boleh menang dalam pilihan raya ini. Saya berharap dengan pengumuman calon-calon tadi, penyokong-penyokong GRS dan juga parti-parti komponen mesti bekerja kuat untuk memastikan calon kita menang dalam pilihan raya ini. Datuk Haji Ji turut menekankan kesinambungan perjuangan GRS serta mengekalkan aspirasi rakyat di bawah dasar Sabah Maju Jaya SMJ. Sementara itu, Parti Warisan Sabah mengumumkan bertanding di kesemua 73 kawasan DUN. Pengumuman dibuat Presiden Parti Datuk Seri Panglima Syafiee Apdal. Presiden Parti Solidariti Tanah Air KUSTA Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan pula mengumumkan senarai awal calon di 29 kerusi DUN. Terdahulu, BN Sabah mengumumkan bertanding di 45 kerusi, PKR 10, Perikatan Nasional 41, SAPP 6 dan DAP 7 kerusi. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Haji Ji yang juga Ketua Menteri Sabah berkata, isu bekalan air di negeri ini dijangka dapat diselesaikan tahun hadapan. Pelbagai projek lain turut dilaksana bagi mengatasi isu tersebut. Ini termasuk menambah bilangan loji rawatan air LRA daripada 85 buah kepada 91 buah bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran air. Beberapa buah loji sedia ada telah pun siap dinaikkan seperti projek Telibong 2, loji air Beluran, loji air Kinabangan dan Kasigoi Urgent Water Supply Scheme. Di Tawau, projek pembinaan empangan air Cinta Mata bernilai lebih 300 juta ringgit dengan kapasiti 169 juta liter air sehari juga dijangka siap tahun depan. Selain 18 projek yang sedang berjalan dengan pembiayaan pinjaman bebas faedah berjumlah 320.25 juta ringgit daripada Kerajaan Persekutuan. Mengenai bekalan elektrik, Datuk Haji Ji berkata Sabah Electricity memperkenalkan Battery Energy Storage System untuk menampung keperluan elektrik bagi kawasan Pantai Timur. Majlis Tenaga Negeri Sabah telah meluluskan 14 buah projek janji kuasa melibatkan 1,219 megawatt kapasiti yang dijangka siap pada tahun 2030. Perkukuh infrastruktur tenaga di Sabah, antara komitmen yang dizahirkan Kerajaan Madani menerusi pembinaan pencawang masuk utama PMU, termasuk PMU Inanam bernilai 66.5 juta ringgit dalam RMK 12, memastikan bekalan elektrik stabil demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Perkongsiannya bersama Sahira Samain dalam Madani Maju Makmur. Tiada sudah yang masalah yang kekurangan macam tiada kuat dia punya tenaga elektrik lah. Macam dulu kan selalu orang komplain yang icebox tu tidak cukup dia punya power, lampu tidak cukup terang. Tapi setakat ni macam keluhan orang kampung tu macam tiada sudah saya dengar lah. Berarti macam dia punya bekalan elektrik tu cukup dia punya tenaga lah. Buat masa ini okey, semua macam tidak apa-apa juga, okey juga, berjalan lancar, stabil, lampu apa semua okey lah. Sebelum ni ada gangguan, tapi sekarang ni dia okey sudah, cantik sudah lah.
Projek ini dilaksana Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Petra bersama Pasukan Projek Khas Bekalan Elektrik Sabah PPKBK dan Sabah Electric City mula beroperasi pada April 2022. Bekalan elektrik yang stabil turut merancangkan aktiviti industri dan perniagaan tempatan, khususnya di kawasan perindustrian Batu Enam, Jalan Tuaran, serta menyokong pertumbuhan sektor pelancongan dan perhotelan di Inanam. Di sebalik transformasi tenaga yang digerakkan PMU Inanam, tersirat harapan rakyat untuk menikmati kemudahan jalan raya lebih baik. Kedudukan pekan ini yang strategik berhampiran Terminal Bas Bandaraya Utara memerlukan jalan lebih baik bagi memudahkan akses perkhidmatan bas ekspres antara daerah, sekaligus menjadikan Inanam lebih berdaya saing sebagai hub industri dan pengangkutan utama di pantai barat Sabah. Ya, saya mengharapkan kalau boleh jalan raya dikasih tambah baik macam mana supaya untuk elaklah sesak lalu lintas. Sebab Inanam memang sesak lalu lintas. Saya haraplah kalau ada peruntukan tambahan itu kasih besar sikit jalan raya kami supaya kami punya perjalanan lebih lagi dipermudahkan. Bagi kemudahan infrastruktur jalan raya mungkin perlu diperbaiki lagi, mungkin ada yang rosak dan sebagainya boleh diperbaiki untuk masa akan datang. Di sebalik transformasi tenaga yang digerakkan PMU Inanam ini, terserlah wajah kemajuan baharu di pekan ini. Disokong jaringan jalan raya yang semakin baik menjadikan Inanam ini antara kawasan yang pesat membangun. Syahira Samain, RTM. Keputusan Kerajaan Persekutuan tidak merayu tuntutan 40% hasil Sabah disifatkan langkah bersejarah bukti komitmen Kerajaan Persekutuan terhadap perlembagaan. Demikian menurut Ketua Pegawai Eksekutif Institut Pembangunan Sabah IDS, Datuk Ramza Dambul. So pada saya itu adalah satu permulaan yang sangat positif. Walaupun dalam bahagian kedua surat itu memang ada dinyatakan bahawa mereka akan appeal buat rayuan daripada segi tentang kenyataan-kenyataan bahawa terdapat salah guna kuasa terhadap perjanjian yang dulu-dulu. Jadi mungkin itu adalah sesuatu yang akan cuba untuk diperhalusi lagi. Tetapi daripada segi hak Sabah, hak perlembagaan Sabah kepada 40% itu tuntas. Pengiktirafan itu membuka lembaran baharu hubungan pentadbiran negeri dan persekutuan, selain menjadi asas dalam memperkukuh pembangunan ekonomi dan keadilan fiskal di Sabah. Polis kontingen Sabah catat prestasi cemerlang tahun ini. Kecemerlangan itu menyerlah apabila kadar jenayah menurun, manakala beberapa rampasan besar dadah direkodkan. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, Jabatan Siasatan Jenayah JSJ berjaya menurunkan kadar jenayah di seluruh negeri. Jenayah indeks turun 82.9% kepada 2,697 kes berbanding 2,993 kes tahun lalu. Manakala Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN pula mencatat rampasan besar dadah jenis syabu dan ganja di kawasan tidak disangka seperti Telupit dan Ranau. Beberapa kes besar turut tumpas dengan nilai rampasan lebih 1.5 juta ringgit termasuk operasi di Semporna dan Kota Kinabalu membabitkan penahanan warga tempatan dan asing. Kejayaan ini membuktikan kecekapan pasukan PDRM memantau aktiviti penyeludupan walaupun di kawasan luar jangka. Datuk Jauteh mengumumkan demikian selepas menyampaikan amanat sempena Perhimpunan Bulanan Kontingen Sabah di IPK Kota Kinabalu. Beliau turut mengingatkan semua anggota agar terus berdisiplin dan komited melaksanakan amanah menjaga keselamatan negeri dengan penuh integriti. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Firdaus Arasi Idris. Salam Malaysia Madani.